Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan AA Melaka. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan kumpulan yang diberi tajuk isu keselamatan produk dan standard kualiti bagi negara Jepun. Okey, sebelum saya pergi jauh, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Nurliza binti Satawi, nombor matrik 267277. Kita pergi kepada perkenalan dahulu. Perniagaan antarabangsa terdiri daripada transaksi yang dirancang terlebih dahulu dan dilaksanakan melalui sempadan negara bagi memenuhi keperluan individu, syarikat dan perniagaan lain. Perniagaan antarabangsa sebenarnya menghubungkan semua negara, institusi, individu dan perusahaan ini harus mengenal pasti matlamat dan objektif untuk diletakkan di pasaran antarabangsa. Maksudnya untuk menentukan negara sasaran dan kemungkinan menjual produk dan perkhidmatan di negara-negara sudah tentu untuk menilai keuntungan yang diperoleh daripada penjualan produk dan perkhidmatan di pasaran negara yang terpilih. Seterusnya kita pergi kepada takrif perdagangan antarabangsa. Okey, perdagangan antarabangsa ini merangkumi semua aktiviti komersial yang berlaku untuk melaksanakan pemindahan barang, perkhidmatan sumber manusia, idea dan teknologi merentasi sempadan. Ianya berlaku dalam pelbagai bentuk pergerakan dari satu negara ke satu negara yang lain. Ia juga melibatkan aktiviti import dan ekspor. Import adalah merujuk kepada proses membeli barang atau perkhidmatan dari negara luar dan membawa mereka ke dalam negara sendiri dan digunakan ataupun untuk dijual. Manakala ekspor pula adalah merujuk kepada proses menjual barang atau perkhidmatan kepada negara luar dan menghantar ke negara luar, maknanya daripada negara kita ke negara asing. Ekspor ini diuruskan sebagai aktif dan pasif. Ekspor pasif ialah di mana mengekspor menjangkakan untuk menerima pesanan untuk pembelian apabila perlu. Pemasaran ekspor yang agresif bermakna membangunkan strategi yang menimbulkan gambaran yang menyinggung dan jelas tentang rancangan syarikat kepada pasaran asing. Seterusnya kita pergi kepada pengukuran perdagangan antarabangsa. Pengukuran perdagangan antarabangsa ini terdiri daripada imbangan perdagangan BOD, isi padu perdagangan, nilai perdagangan, indeks intensiti perdagangan, nisbah keterbukaan perdagangan, indeks tukaran perdagangan, kadar pertumbuhan ekspor dan import, syarat perdagangan dan imbangan perdagangan sebagai peratusan KDN. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan perdagangan antarabangsa kepada negara. Kepentingan perdagangan antarabangsa kepada negara yang pertama adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia bermaksud membolehkan negara mengakses pasaran global yang lebih besar. Yang kedua adalah menyediakan akses kepada sumber dan bahan mentah, iaitu mempunyai sumber daya atau bahan mentah yang mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Yang ketiga adalah peningkatan kecekapan ekonomi, iaitu menumpukan pada pengeluaran barangan dan perkhidmatan. Seterusnya adalah perkembangan peluang pekerjaan. Ia memberi potensi untuk mencipta banyak peluang pekerjaan. Yang kelima adalah peningkatan inovasi dan teknologi. Ini membolehkan negara untuk memperoleh akses kepada teknologi dan inovasi terkini. Seterusnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, menyediakan akses kepada barang dan perkhidmatan berkualiti tinggi. Seterusnya adalah kepentingannya adalah untuk mengembangkan industri sektor spesifik. Ini memfokuskan usaha kepada sektor-sektor yang mempunyai kelebihan kompetitif. Seterusnya adalah diversifikasi risiko ekonomi, iaitu mengurangkan risiko ekonomi dengan memasukkan pasaran luar negara.
Seterusnya adalah meningkatkan pendapatan negara. Kerajaan dapat memperoleh pendapatan tambahan daripada aktiviti perdagangan antarabangsa. Dan terakhir sekali adalah promosi kesan saluran komunikasi dan diplomasi, iaitu membangunkan hubungan dengan negara-negara lain dan membina hubungan diplomatik. Baik, Assalamualaikum. Saya Muhammad Norif Fahmi Rosli, nombor metrik 267-507. Saya akan terangkan berkenaan dengan tarif keselamatan produk dan standard kualiti. Berkenaan dengan keselamatan produk untuk melindungi kesihatan dan keselamatan pengguna. Mengikut Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepun, ia telah menetapkan bahawa produk yang dianggap mempunyai kemungkinan lebih tinggi terdedah kepada bahaya sebagai senarai positif. Standard quality memastikan bahawa produk atau perkhidmatan memenuhi tahap kualiti tertentu. Mengikut Piawaian Pendesahan Jepun ataupun JIS menetapkan jenis dan kualiti produk, data perkhidmatan, kaedah ujian atau penilaian untuk memastikan jenis dan kualiti. Isu keselamatan produk dan standard kualiti. Yang pertama adalah pengawasan dan pengujian produk. Yang kedua, peraturan produk. Dan seterusnya, labeling dan informasi kepada pengguna. Yang keempat, pensijilan dan simbol kualiti. Seterusnya, sistem pengawasan. Yang keenam, pengeluaran produk. Ketujuh, kerjasama industri dan kerajaan. Yang ke-8, tahap kepentingan kepada rakyat. Dan yang terakhir, kepentingan prestasi produk. Ini antara kes atau kejadian insiden yang berkaitan dengan produk, iaitu yang pertama, produk makanan tercemar. Makanan tercemar radiasi berlaku selepas bencana nuklear Fukushima pada tahun 2011. Yang kedua, penarikan balik beg udara jenama Takata. Beg udara yang rosak itu dikaitkan dengan kecederaan dan kematian di seluruh dunia. Seterusnya, bahan binaan substandard menimbulkan kebimbangan tentang keselamatan struktur. Yang keempat, makanan beku tercemar sebabkan oleh racun perosak. Permasalahan berlaku apabila beberapa produknya didapati tercemar dengan racun perosak. Tali pinggang seterusnya yang kelima ialah dengan tali pinggang keledar yang rosak. Tali pinggang keledar yang rosak yang tidak mengikut atau memenuhi standard piawaian keselamatan. Kesalahan pelabelan pada bahan makanan. Salah label adalah salah label atau penimbuhan pelabelan bahan makanan. Yang ketujuh, kosmetik beracun dan produk penjagaan diri. Produk penjagaan diri termasuklah krim kulit yang mengandungi bahan-bahan bahaya. Yang ke-8, penarikan bahan farmasi. Beberapa produk farmasi telah ditarik balik kerana kebimbangan berkenaan dengan kualiti ataupun keselamatan. Yang ke-9 adalah kerosakan bahan elektronik. Produk elektronik termasuk telefon pintar atau bateri mengalami kecacatan atau isu keselamatan. Keselamatan yang serius berkaitan kerosakan produk syarikat pengeluar. Penarikan beg Takata 2013, bencana nuklear Fukushima Daiichi 2011, bateri komputer ribet Sony 2006, dan penarikan Sharp Microwave Oven pada 2006 juga. Seterusnya, penarikan steering defect untuk kenderaan Nissan pada 2013. Nissan pada waktu ini telah menarik beribu-ribu kenderaan kerana kecacatannya hanya boleh menyebabkan kehilangan kawalan steering. Yang keenam, pemasukan bahan api Mitsubishi motor. Yang ketujuh, penarikan motosikal Kawasaki. Dan yang ke-8, Pirelli Kobe, iaitu pemasukan data yang berkaitan dengan kekuatan dan ketahanan produk aluminium dan sembaganya. Yang ke-9, penarikan Mazda for ignition switch defect yang berlaku pada 2015. Pada yang ke-10, penarikan Suzuki for fuel pump defect yang berlaku pada 2020. Yang ke-11, penarikan balik besar-besaran Toyota Motor Corp. Salam sejahtera. Saya Narendra Analaki Raju Gopal, matrix number 268199. Topik yang dibincangkan adalah prosedur penyelesaian masalah insiden berkaitan produk.
Pertama, kenal pasti insiden. Boleh ditemui melalui semakan kualiti dalaman atau dibawa ke atasan oleh pihak berkuasa kawal selia. Kedua adalah siasatan dalaman. Memeriksa proses pembuatan, langkah kawalan kualiti dan potensi penyelewengan. Ketiga, pemberitahuan peraturan. Mematuhi undang-undang atau peraturan industri di Jepun. Keempat adalah plan penarikan atau pengeluaran. Rancangan untuk penarikan balik produk atau penarikan diri daripada pasaran dibangunkan. Kelima adalah komunikasi pengguna. Syarikat mesti menyampaikan kejadian itu kepada pengguna, memberikan maklumat yang jelas dan terang. Nombor 6 adalah proses penggantian, pembaikan atau bayaran balik. Perlu menawarkan penggantian, pembaikan atau bayaran balik kepada pengguna yang terjejas. Nombor 7, penyelarasan dengan rangkaian pembekal. Syarikat mesti menyelaraskan dengan pembekal, pengedar dan peruncit. Nombor 8 adalah tindakan pembetulan. Tindakan pembetulan perlu diambil bagi menangani punca kejadian. Nombor 9 adalah langkah-langkah pencegahan. Mungkin melibatkan peningkatan kawalan kualiti, penambahbaikan proses pengeluaran atau melaksanakan pemeriksaan keselamatan tambahan. Nombor 10 adalah dokumentasi dan pelaporan. Mengekalkan rekod terperinci tentang kejadian, siasatan kejadian dan proses penyelesaian secara terperinci. Pemantauan dan semakan berterusan. Mewujudkan mekanisme pemantauan dan yang berterusan untuk memastikan bahawa tindakan pembetulan dan pencegahan adalah berkesan. Yang dan terakhir adalah penglibatan dengan pihak berkuasa kawal selia. Syarikat harus memaklumkan pihak berkuasa tentang kemajuan, pematuhan peraturan dan sebarang langkah tambahan yang telah diambil. Seterusnya, saya membincangkan tentang 4 pihak yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan isu berkaitan standard keselamatan dan kualiti. Pihak pertama adalah agensi-agensi kerajaan. Agensi-agensi kerajaan terdiri daripada beberapa kementerian. Kementerian Ekonomi, Perdagangan, Agensi Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Kesihatan, Buruh dan Kebajikan, Kementerian Pertanian, Perhutanan dan Perikanan, Kementerian Tanah Infrastruktur, Pengangkutan dan Pelancongan, Agensi Farmaseutical dan Peranti Perubatan, serta Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan. Pihak kedua pula, organisasi, industri dan badan piawaian. Dia ada 2 badan piawaian di Jepun, iaitu Piawaian Perindustrian Jepun dan Persatuan Khusus Industri Jepun. Nombor 3 adalah syarikat dan pengeluar. Nombor 4 adalah kumpulan advokasi pengguna. Pertubuhan bukan kerajaan, iaitu NGO dan kumpulan advokasi pengguna. Faktor yang mempengaruhi perdagangan antarabangsa untuk isu standard keselamatan dan kualiti adalah nombor 1, piawaian kawal selia yang ketat. Nombor 2, keperluan pensijilan dan pematuhan. Nombor 3 adalah harapan dan keutamaan pengguna. Nombor 4, ujian dan pemeriksaan produk. Nombor 5, kebolehkesanan dan dokumentasi serta pengawasan dan penguatkuasaan daripada pihak kerajaan. Nombor 7 adalah piawaian dan peraturan khusus industri. Nombor 8, kesan panggilan balik atau insiden keselamatan. Seterusnya, kemajuan dan inovasi teknologi. Nombor 10, pengharmonian piawaian global. Nombor 11, halangan kemasukan pasaran. Dan yang terakhir adalah pendidikan dan kesedaran pengguna terhadap produk. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zamri Meliman, nombor matrik 288184. Okey, saya akan membincangkan tentang kepentingan dalam perdagangan antarabangsa untuk isu standard keselamatan dan kualiti di Jepun. Okey, perdagangan antarabangsa memainkan peranan penting dalam memastikan isu standard keselamatan dan kualiti di Jepun atas
beberapa sebab seperti berikut. Yang pertama, akses kepada pasaran global. Perdagangan antarabangsa membolehkan perniagaan Jepun mengakses rangkaian pasaran global yang lebih luas. Yang kedua, kemajuan teknologi dan perkongsian pengetahuan. Melibatkan diri dalam perdagangan antarabangsa memudahkan pertukaran pengetahuan dan kemajuan teknologi. Yang ketiga, pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi. Perdagangan antarabangsa merupakan pemacu penting pertumbuhan ekonomi di Jepun. Dengan memenuhi dan melebihi piawaian keselamatan dan kualiti, produk Jepun mendapat reputasi positif di pasaran global. Keempat, keyakinan dan kepercayaan pengguna. Mengekalkan standard keselamatan dan kualiti yang tinggi adalah penting untuk membina dan memelihara keyakinan dan kepercayaan pengguna. Nombor 5, penjajaran dan pengharmonian peraturan. Melibatkan diri dalam perdagangan antarabangsa, menggalakkan penjajaran peraturan dan usaha penyelarasan dengan mematuhi piawaian keselamatan dan kualiti yang diiktiraf di peringkat global. Okey, seterusnya, cabaran dan isu perdagangan antarabangsa untuk standard keselamatan dan kualiti di Jepun. Okey, piawaian keselamatan dan kualiti dalam perdagangan antarabangsa adalah penting bagi Jepun, sebuah negara yang terkenal dengan piawaian produk yang ketat. Berikut adalah beberapa cabaran dan isu perdagangan antarabangsa utama untuk standard keselamatan dan kualiti di Jepun. Yang pertama, pematuhan kawasli yang tegas. Jepun mengekalkan piawaian keselamatan dan kualiti yang ketat. Yang kedua, proses pensijilan kompleks. Mendapat pensijilan dan kelulusan yang diperlukan untuk produk boleh menjadi proses yang memakan masa dan rumit. Yang ketiga, piawaian khusus industri. Industri yang berbeza mempunyai standard keselamatan dan kualiti khusus mereka sendiri. Yang keempat, pengharmonian dengan piawaian antarabangsa. Mencapai penjajaran antara piawaian Jepun dan piawaian antarabangsa boleh menjadi satu cabaran. Ini memerlukan usaha berterusan untuk mengharmonikan peraturan. Yang kelima, halangan komunikasi dan bahasa. Komunikasi yang berkesan antara perniagaan Jepun dan rakan kongsi antarabangsa, terutamanya dalam hal yang berkaitan dengan standard keselamatan dan kualiti, boleh dihalang oleh perbezaan bahasa. Yang keenam, kerumitan rantaian bekalan. Memastikan keselamatan dan kualiti produk dalam rantaian bekalan global yang kompleks boleh menjadi sukar. Yang ketujuh, tindak balas insiden dan pengingatan produk. Menguruskan insiden atau penarikan balik berkaitan produk di pasaran antarabangsa boleh menjadi cabaran logistik. Yang ke-8, halangan akses pasaran. Memenuhi piawaian keselamatan dan kualiti Jepun yang ketat boleh menjadi penghalang kepada kemasukan syarikat asing. Yang ke-9, kemajuan dan inovasi teknologi. Mengekalkan perkembangan teknologi yang semakin besar dan memasukkannya ke dalam proses pengeluaran boleh menjadi sesuatu yang mencabar. Yang ke-10, risiko dan ancaman yang muncul. Mengikuti risiko dan ancaman yang timbul terhadap keselamatan dan kualiti produk seperti jenis bahan cemar baharu atau kebimbangan keselamatan boleh menjadi satu cabaran. Yang terakhir, yang ke-11, perbezaan budaya dalam persepsi keselamatan. Budaya yang berbeza mungkin mempunyai persepsi yang berbeza tentang apa yang menjadi produk yang selamat dan berkualiti tinggi. Memahami dan menampung perbezaan budaya ini boleh menjadi cabaran bagi perniagaan yang bertujuan untuk mengeksport ke pelbagai pasaran. Seterusnya, kesimpulan yang dapat kami buat ialah reputasi Jepun untuk standard keselamatan dan kualiti yang tinggi adalah asas kepada hubungan perdagangan globalnya. Syarikat yang terlibat dalam perdagangan antarabangsa dengan Jepun mesti mengavigasi satu set keperluan pematuhan yang komprehensif termasuk pensijilan, ujian dan dokumentasi. Komitmen Jepun terhadap piawaian keselamatan dan kualiti meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pengguna
menjanjikannya pasaran yang menarik untuk perniagaan yang menawarkan produk berkualiti tinggi. Sekian daripada laporan kami. Assalamualaikum. Terima kasih.